Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Selangor menentang pasukan Penang, yang mana pasukan Penang berjaya menang 2-0 hasil jaringan daripada Al-Hafiz dan juga Daniel Ashraf. Tahniah diucapkan kepada pasukan Penang kerana berjaya memanfaatkan setiap peluang yang ada, terutamanya daripada counter attack, dan juga berjaya memanfaatkan kealpaan dan juga kesilapan daripada pertahanan Selangor sendiri. Okey, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Aku nak cakap tentang kelebihan dan juga kekuatan pasukan Penang dahulu. Yang pertama adalah gandingan back 4 Penang, yang mana diketuai oleh Latif Suhaimi sebagai kapten dan digandingkan dengan Rafael Victor, ditambah pula dengan fullback, right back dan left back pasukan Penang, yang mana defense Penang bermain dengan sangat compact. Mereka menutup segala ruang-ruang kosong yang ada, yang menyebabkan Selangor tak boleh nak penetrate ataupun tak boleh nak tembus defense mereka. Bahkan mereka juga menutup ruang-ruang kosong yang ada sehingga Selangor tak boleh nak passing ataupun buat through ball kepada target man mereka, iaitu Ifedayo dan Syaril. Bahkan compact defense yang dilakukan oleh Penang ni sangat-sangatlah berdisiplin dan mempunyai communication yang bagus, terutamanya Latif Suhaimi dan juga Rafael Victor, yang mana jika mereka melakukan marking one on one, aku tengok pada perlawanan semalam, Latif lebih kepada man to man marking, iaitu dia marking Syarif Fikri, manakala Rafael Victor marking Ifedayo. Ini menunjukkan yang memang disiplin di bahagian pertahanan Penang sangat baik, dan juga mereka communicate dengan baik. Mereka marking target man Selangor dengan baik. Mereka juga tutup segala ruang-ruang kosong yang ada dengan sangat baik. Itu sebab defense Penang sangatlah solid. Boleh katakan pertahanan terbaik dalam Liga Super adalah pertahanan Penang di belakang pasukan Johor Darul Takzim. Itu benda yang aku boleh bagi kepastian lah buat masa sekarang selepas 4 game ke 5 game Liga Super. Barisan pertahanan defense, barisan pertahanan Penang memang sangat-sangat padu lah, boleh katakan lah. Tu tak ada Ryuji Otomo, mereka main macam tu kan, guna Latif lah. Kalau guna Ryuji kuasa semalam, Selangor memang tak ada shoot langsung lah kan. Okey, yang kedua apa yang aku suka tentang Penang adalah bagaimana mereka memanfaatkan counter attack. Sebab apa? Sebab kita tahu jika Selangor serang, mereka akan bermain dengan high defensive line, yang mana defense Selangor akan naik dengan sangat-sangat tinggi. Jadi Penang menggunakan pemain mereka yang bernombor 12, iaitu Al-Hafiz, sebagai target di hadapan untuk memulakan counter attack sekiranya Selangor hilang bola di kawasan Penang. Dan perkara itu membuahkan hasil apabila Al-Hafiz pula ada backup daripada Khairul Izrin, daripada Kasagandre dan sebagainya. Benda tu membuahkan hasil apabila dua kali pemain-pemain Selangor bermain dengan sangat tinggi, menyebabkan counter attack daripada Penang berjaya dimanfaatkan begitu sahaja untuk Penang menjaringkan 2 gol mudah melalui counter attack, disebabkan pemain-pemain Selangor banyak bermain dengan sangat tinggi dan meninggalkan ruang-ruang kosong yang banyak, yang boleh pemain-pemain Penang through ball ke hadapan sahaja untuk menjaringkan gol. Kita boleh tengok bagaimana gol kedua terhasil. Pemain-pemain Selangor tak ada seorang pun pressure pemain Penang tersebut di bahagian tengah. Pemain Penang tu nampak ada ruang kosong, dia buat through ball. Daniel Ashraf ligan, tewaskan Khairul Azhan yang lari keluar. Sebab apa? Sebab Daniel Ashraf lebih laju, dia berjaya cut bola tu, dia shoot masuk dalam kotak penalti. Itu adalah kesilapan daripada pertahanan Selangor sendiri yang selalu bermain dengan sangat-sangat tinggi, ataupun defensive line yang sangat tinggi. Jadi benda tu diguna pakai oleh pasukan Penang untuk counter sahaja. Itu adalah kelebihan pasukan Penang pada perlawanan semalam, yang mana mereka berjaya menyeimbangi perlawanan dengan buat counter attack. Okey, kita bicara tentang pasukan Selangor pula. Kekuatan pasukan Selangor semalam terletak kepada seorang individu player, iaitu Jordan Mbilia. Yang mana Jordan Mbilia ni, jika dia main di posisi back tengah, maka Penang tak boleh nak counter attack melalui pertahanan tengah. Sebab apa? Sebab Mbilia ni adalah seorang player yang sangat rajin dan seorang player yang boleh baca game dengan cepat. Dia boleh pi halang serangan Penang dengan begitu mudah. Tu sebab coach Netzel dia tukarkan Mbilia main di tempat Ashmawi pada perlawanan semalam di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab dia nak Jordan ni marking Hafiz. Tetapi benda tu menyebabkan bahagian tengah defense Selangor menjadi kekosongan ataupun menjadi kelompongan. Sebab gandingan Safwan dan juga Hyobak ni banyak melakukan mistake, banyak bermain dengan terlalu tinggi. Bahkan jarak di antara mereka juga agak jauh, yang menyebabkan banyak ruang-ruang kosong yang boleh Penang lakukan through ball dan sebagainya. Itu benda yang kita patut nampak. Tapi pujian harus diberikan kepada Jordan. Sebab apa? Sebab Jordan mampu untuk mengisi segala kekosongan yang ada di posisi kiri selepas Ashmawi dikeluarkan kan. Sebab
Netzer nampak Al-Hafiz ni bahaya, jadi dia nak Jordan ni makin Hafiz. Tapi sayang, di bahagian tengah Safwan dengan Hyobak buat kesilapan, iaitu banyak ruang-ruang kosong yang boleh diguna pakai oleh pemain Pulau Pinang untuk lakukan counter attack. Jadi pujian harus diberi kepada Jordan. Okey, kelemahan pasukan Selangor macam aku cakap tadi, kelumpuhan selepas Jordan ditukarkan posisi, maka Safwan dan Hyobak bermain di back tengah. Banyak kekosongan yang mereka bagi kepada pasukan Penang untuk lakukan through ball, untuk lakukan counter attack dengan laju dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka bermain dengan sangat tinggi dan mereka yakin offside trap mereka berjaya. Tapi sayang, counter attack yang dilakukan oleh Penang sangat-sangatlah perfect pada perlawanan semalam. Yang kedua, kelemahan Penang adalah di bahagian midfield, iaitu mereka kurangnya seorang player yang boleh bermain sebagai nombor 10 ataupun seorang player yang boleh create game, yang boleh cipta gerakan yang menarik ataupun buat sesuatu yang miracle, keajaiban. Walaupun daripada Oliver Buff dan juga Braden Gunn serta Alif Haikal, tetapi tiga player ni bukannya berfungsi ataupun function mereka bukannya bermain sebagai nombor 10. Sebaliknya kita tahu Braden lebih box to box midfield kan, Alif Haikal lebih kepada central, Oliver Buff lebih kepada orang kata apa, nak support ya, bukannya orang yang boleh bermain sebagai nombor 10 yang boleh cipta perlawanan tu. Kemungkinan besar mereka merindui Sandro. Sebab apa? Kita boleh lihat Sandro adalah seorang player nombor 10 yang sangat cemerlang sebelum ni, tetapi mereka hilang seorang kreatif midfield yang menyebabkan mereka tak boleh nak corak perlawanan dengan begitu cantik. Pada perlawanan semalam kita boleh nampak mereka main 1-2 dengan sangat lawa dalam gerakan yang dekat. Tapi mereka tak boleh nak penetrate defense Penang. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kreatif midfielder yang boleh cuba benda lain pula selepas taktik yang sama diguna pakai banyak kali gagal. Benda tu yang menjadi persoalan. Siapakah yang boleh jadi nombor 10 kepada pasukan Selangor? Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan, gandingan Efidayo dan juga Syarif Fikri, walaupun mereka adalah top scorer Liga Super pada season lepas, mereka masih lagi perlu perbaiki banyak benda. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat Efidayo bermain sebagai target man agak kurang, yang mana pada perlawanan semalam dia banyak turun ke half ataupun ke bahagian Selangor sendiri untuk dapatkan bola. Ini bermaksud para pemain midfield Selangor gagal untuk deliver ataupun supply bola ke hadapan untuk Selangor buat benda yang lebih bagus ataupun untuk menjaringkan gol. Jadi aku rasa pada perlawanan semalam Selangor sepatutnya bermain dengan sangat open tau. Sebab apa? Sebab Penang bermain dengan sangat compact dan berdisiplin, tapi Selangor sepatutnya bermain dengan open, iaitu mereka cuba untuk masuk belah kanan, mereka perlu cuba untuk masuk belah kiri. Bahkan pada perlawanan semalam mereka tak cuba pun nak masuk belah kanan tu, mereka tak cuba pun nak masuk belah kiri. Walaupun ada beberapa kalian mereka nak cuba, tapi mereka hanya buat through ball untuk cari pemain di belah kanan, pemain di belah kiri. Sebab apa mereka tak buat open gameplay sahaja di belah kanan? Sebab pemain Penang dah compact dah kat bahagian tengah. Mereka dah tahu dah Netzer punya DNA Jerman ni mesti nak masuk ke tengah kan. Jadi benda tu gagal diguna ataupun dibuat dengan baik lah kan. Jadi mereka tak boleh nak apply tactical yang baru ketika pasukan sudah berada di hujung-hujung nyawa nak kalah dah. Sepatutnya mereka dah boleh tukar corak yang sama kepada corak yang baru. Sebab corak yang sama tu orang dah baca dah. Minit pertama hamil macam ni, sampai minit 50 pun hamil macam ni. Hantar ubah-ubah. Pihak lawan gelak lah kat hang. Tak ada variasi taktikal, tak ada perubahan langsung. Mereka stay lah main cara mereka. Sebab mereka dah tahu dah kelemahan kalau hampa main macam tu kan. Itu adalah kelemahan pasukan Selangor. Secara overallnya, pasukan Penang memang lebih mantap daripada pasukan Selangor. Sebab mereka berjaya untuk memanfaatkan kesilapan dan juga peluang-peluang yang ada ketika melakukan counter attack dan sebagainya. Bukan aku nak kata Penang main pakimbah. Aku rasa Penang tak main pakimbah semalam. Cuma defense mereka tu compact dan berdisiplin, dan mereka berjaya membuktikan yang mereka adalah salah satu pasukan yang mempunyai pertahanan paling solid dalam Liga Super. Manakala Selangor, mereka menunjukkan yang mereka boleh bermain dengan DNA Germany seperti bermain short passing dan sebagainya, tetapi mereka ketandusan seorang midfield yang kreatif untuk melakukan sesuatu yang luar biasa ataupun miracle untuk mereka penetrate pasukan lawan sekiranya mereka berjumpa dengan pasukan lawan yang bermain dengan compact dan juga defend yang disiplin. Yang tu yang penting. Jadi benda tu boleh diperbaiki lagi. Assalamualaikum.